TAW 330. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kereta TAW 3308. Agak dialihkan. Agak tutup alam. Allah alam. TAW 3388. TAW 3308. Duduk jerit belakang tu. Duduk jerit je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 4. Muka surat 4, baris yang ke-18 daripada atas. Baris yang 18 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wat-tariqu wadihun lil qasidina wad-dalilu alaihi laihun lin nazirina walakinallaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tengok cetakan dia macam mana. Muhtadin tak tu? Cetakan dia tu. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tengok muhtadin tak tu? Dia muhtadin, lepas mim, he, te, kemudian dal. Cetakannya dia tukar tu. Te dahulu, he tu kemudian. Tu kena ubahlah. Bil muhtadin. Pasang dah tu cetakan tu. Cetakan tu ada salah tu. Wad-dalilu wadihun lil qasidina wad-dalilu alaihi laihun lin nazirina walakinallaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Terjemahan dia, dan jalan itu, jalan kepada pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala amat nyata. Amat nyata, amat terang bagi orang yang mengqasad akan dia akan jalan. Bagi orang yang mengqasad akan dia akan jalan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil, tandaan atasnya, ataupun dan jalan itu amat nyata bagi orang yang mengqasad akan dia, menuju akan dia akan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil atasnya, yakni atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu alaihi ay ala
wahdaniyatihi, dalil tandaan atasnya, atas keesaan Allah Subhanahu wa taala amat nyata, amat terang, amat zahir bagi orang yang menilikkan dia, bagi orang yang menilik akan dia. Bagi orang yang menilik, maka nyata terang dalil atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tetapi jalan pengabdian diri kepada Allah amat terang, amat nyata. Dalil atas keesaan Allah pun amat terang, amat nyata bagi orang yang nazar, bagi orang yang menilik. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang yang dikehendakinya, menyesatkan orang yang dikehendakinya. Allah yang menyesatkan akan orang yang dikehendakinya, orang yang dikehendaki akan sesat saja. Dan Allah Ta'ala menyesatkan orang yang dikehendakinya, yang dikehendaki oleh Allah akan sesat. Dan menunjuk yang memberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dikehendakinya, orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan bertunjuk. Dan ialah Allah yang lebih mengetahui dengan orang yang dapat bertunjuk. Dan jalan itu amat nyata bagi orang yang mengkosak akan dia. Dia hak dalam kurungan hak Arab, itulah hak Minhajul Abidin, hak asal. Cuma hak di permulaan ni Syekh Daud Al-Fatani dia masih lagi ambil hak Arab lah asalnya, dengan terdahulunya bismillah, kemudian disusuli dengan alhamdulillah. Di bawah tu wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad. Hak tu hak asal Minhajul Abidin, hak Arab. Lepas habis selesai dia punya permulaan ni, maka dia pun terus kepada terjemahan. Terus kepada terjemahan, tidak lagi didatangkan hak asal. Ni hak asal lagi lah ni. Hak asal kitab Minhajul Abidin, hak Arab. Hak ni sambungan lagi daripada alhamdulillah. Belum habis lagi hak alhamdulillah. Habis alhamdulillah dia akan masuk kepada wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad. Ini masih lagi sambungan kepada alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah mana? Raja yang amat hakim, lagi amat murah, lagi amat mulia, lagi amat keras, lagi amat kasih sayang. Allah mana? Allah Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan bumi menjadi dengan kudrahnya, dengan sifat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala ni mengatur segala-gala pekerjaan di 2 negeri, dunia dan akhirah, dengan hikmahnya. Apa yang berlaku di dunia, apa yang berlaku di hari akhirah, siapa yang mentadbir, siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Allah atur tu dengan hikmahnya, tidak sia-sia. Zahirnya aturan Allah atas dunia, ada yang baik, ada yang jahat. Di hari akhirah ada balasan syurga, ada balasan neraka. Kesemua itu adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah atur dengan hikmah. Seseorang yang Allah Taala atur atas dunia, beriman dan beramal soleh, Allah Taala atur di hari akhirah syurga. Seseorang yang Allah Taala atur atas dunia, kufur dan maksiat. Kufur dan maksiat adalah aturan Allah Subhanahu wa taala, tadbir Allah Subhanahu wa taala. Hak zahirnya kekufuran, kemaksiatan datang daripada tadbir, susung atur manusia itu sendiri. Itu hanya pada zahir. Zahirnya kan orang kufur dan orang yang melakukan maksiat, mereka yang mengatur kekufuran tu.
Mereka yang mengatur maksiat tu, mereka belaka yang rancang, yang susun, yang atur tu pada zahir. Hakikinya yang mentadbir kekufuran seseorang, kemaksiatan seseorang Allah atas dunia ni. Kemudian di hari akhirat, orang yang susun dengan kekufuran dan maksiat, Allah Ta'ala bubuh dalam neraka. Kenapa bubuh dalam neraka? Kerana mereka atas dunia kufur dan maksiat. Kufur dan maksiat mereka di atas dunia datang daripada tadbir siapa? Datang dari tadbir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang tadbir, Allah yang susun atur kekufuran dan maksiat. Di hari akhirat Allah bubuh dalam neraka. Orang yang Allah tadbirkan kufur, Allah bubuh neraka kekal selama-lamanya. Orang yang Allah tadbir beriman tetapi asi melakukan maksiat, Allah Ta'ala bubuh dan neraka Jahannam. Allah Ta'ala tidak kekalkan sebab Allah Ta'ala tadbir atas dunia dia orang yang beriman. Tapi kalau Allah Ta'ala tadbir atas dunia dia di kalangan orang kafir, di hari akhirat Allah Ta'ala seksa selama-lamanya dalam neraka. Itu semua tadbir Allah. Allah tadbir dengan hikmah, dengan ada persoalan. Semua itu hikmah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak sedap soal, kenapa seseorang tadi kufurnya di atas dunia datang daripada tadbir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai di hari akhirat neraka mereka, nerakanya selama-lama, meraung mereka selama-lama. Kenapa begitu? Jangan ada soal lah. Kesemuanya adalah tadbir Allah dengan hikmah. Kemudian kebanyakan hikmah hanya Allah yang mengetahui. Bahagian kita ni, kita beriman itu semua tadbir Allah, dan kita redha kepada semua tadbir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan persoal. Kalau main kuat akal sangat, dia akan banyaklah persoalan. Allah mentadbir, Allah menyusun seseorang kafir atas dunia, mati dalam keadaan kafir. Mati kafir itu pun tadbir Allah, susun atur daripada Allah. Kemudian Allah Ta'ala pun seksalah orang kafir, yang mana kekafiran tu tadbir daripada Allah. Allah seksa kawan tu pula kekal dalam neraka, meraung selama-lamanya. Apalah faedah Allah tadbir seumpama tu? Jangan duk tanyalah. Sebab apa? Kesemuanya ada hikmah. Mustahil sesuatu yang telah jadikan sia-sia. Kita berpegang ke semua yang telah lakukan ada hikmah belaka. Kita berpegang seumpama tu. Sebab itulah ketaatan batinnya kita wajib redha, wajib terima. Jangan persoal akan tadbir Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Kesemuanya tadbir Allah dengan hikmah, bukan dengan sisi. Itu pegangan kita. Kemudian ketaatan batin kita redha, kita terima. Jangan duk persoal. Dia setakat tu je lah. Tapi kalau orang yang duduk mikir lebih-lebih, dia akan timbul kenapa Tuhan tadbir seumpama tu kufur di dunia, kemudian Allah Ta'ala tadbir pula seseorang yang kufur di dunia, yang datang dari tadbir Allah kekal neraka selama-lama. Kenapa begitu? Kesianlah kawan tu, dia kena seksa selama-lama kerana kekufuran. Tapi kekufuran datang daripada tadbir siapa? Tadbir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bersoalah. Itu semua ada hikmah belaka. Apa hikmahnya? Jangan bersoalah. Rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah tu rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah yang mentadbir langit dan bumi dengan Allah mentadbir dunia dan akhirat dengan hikmah. Allah menjadikan manusia, sifat kepada Allah laginya, segala puji bagi Allah. Allah menjadikan manusia pada seelok-elok kejadian, dan Allah Ta'ala menjadikan jin, dan Allah Ta'ala tidak menjadikan jin dan manusia melainkan hikmahnya kerana beribadah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun sama pula dalam kitab Minhaj ni. Dan jalan itu, jalan kepada pengamdian diri kepada Allah, jalan ibadah itulah.
Sebab Imam Ghazali kata wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi, dan tiada dijadikan jin dan manusia, tiada menjadikan oleh Allah akan jin dan manusia melainkan kerana ibadah akan Allah. Tu hikmah dia. Kemudian dan jalan, mana apa? Jalan kepada beribadah kepada Allah, jalan kepada ketaatan kepada Allah. Sebab hikmah Allah Ta'ala jadikan jin dan manusia ni, hikmahnya kerana beribadah. Kemudian jalan ibadah tu pula, jalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni amat nyata bagi segala orang yang mengkosak akan dia, orang yang menuju akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jalan pengabdian diri kepada Allah amat terang, amat nyata di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terang nyata. Kemudian daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala susun pula ulama-ulama muktabar, warasatul anbiya. Mereka ambil daripada Al-Quran dan hadis, mereka susun pula dalam ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Maknanya ini semua adalah susunan tadbir daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, direct kepada Nabi, direct kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat Al-Quran Nabi yang bacakan, Nabi yang tafsirkan. Kemudian perkataan hadis-hadis qauli, perkataan-perkataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil hadis fi'li tu. Perbuatan-perbuatan Nabi semua tu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada masa Nabi terang, jalan ketaatannya terang nyata. Tapi di hujung Imam Ghazali kata, akan tetapi Allah yang menyesatkan sesiapa yang ia kehendak. Allah memberi hidayah kepada sesiapa yang ia kehendak. Kalau kira pada masa Nabi tak ada orang sesat dah lah, jalannya terang. Kemudian dalil tandaan atas kenabian kerasulan dengan mukjizat berlaku di hadapan mata lendir orang-orang kafir di Mekah contohnya. Kalau kira-kira adat kata gak, tak ada dah lah, tak ada dah hak kafirnya, tak ada dah hak sesat. Ada ni terang nyata. Agama yang Nabi bawa terang nyata pada masa Nabi bawa tu. Tak ada sebarang kemuskilan. Kalau ada kemuskilan, ada perbezaan fahaman di kalangan sahabat, terus direct bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terang nyata. Orang Islam pun terang nyata, orang kafir pun terang nyata. Nabi kita ni rasul dengan mukjizat. Bukan setakat terang nyata dengan mukjizat, bahkan dengan perkara-perkara pelik yang berlaku kepada Nabi daripada kecil lagi, masyhur kepada orang Mekah. Kan banyak benda pelik kan yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda-benda pelik yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu benda yang apa? Yang masyhur. Orang-orang Mekah tahu belaka Makna budak ni budak yang lebih ni, bukan budak biasa-biasa ni. Dah berlaku benda pelik-pelik. Ada ni. Kalau zaman learning kau viral lah jawapan dia dalam FB. Satu dunia lah tahu. Dah budak tapi banyak berlaku benda pelik. Budak pula ni keturunan yang mulia. Mak ayah keturunan yang mulia. Keturunan yang suci. Sebab apa? Sebab benih Nabi SAW ni turun daripada sulbi anak Adam yang mulia kepada rahim anak Adam yang mulia. Daripada sulbi anak Adam yang mulia yang lelaki kepada rahim anak Adam yang mulia yang perempuan. Pindah daripada Nabi Adam sampailah lahirnya Nabi SAW. Daripada sulbi dan rahim anak Adam yang mulia, yang suci. Maknanya keturunan Nabi itu tak boleh nak keturunan Nabi ni, keturunan mak dia, ayah dia,
datuk dia ke, nenek dia ke atas ke, tak ada orang boleh petikai. Tak kata ayah dia dahulu siapa orang yang tak bagus, tak ada. Ayah dia bagus, datuk dia dahulu kau orang jahat lah, tak ada. Ada ni ala kata pun tak ada. Bahkan tandaan daripada keturunan tu akan lahirnya Nabi, daripada tok nenek Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi ada tandaan dah. Ada ni lahir Nabi pula, kemudian berlaku bagai-bagai benda yang pelik. Kemudian Nabi ni masyhur pula budak yang paling baik. Budak yang paling baik. Makna kemudian dilantik menjadi rasul, disertakan dengan mukjizat. Mana adat kata ada lagi kau tak percaya ke Nabi? Adat kata mana ji? Adat kata ada lagi tak orang tak percaya pada Nabi? Adat kata tak ada lah, turut belaka lah adat katanya. Sebab apa? Terang nyata. Tapi ujung ayatnya Allah Ta'ala yang menyesatkan akan siapa yang ia kehendak, dan Allah Ta'ala yang berhidayah sesiapa yang ia kehendak. Semuanya tadbir Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan hikmah. Hak tak turut Nabi ni keluarga, hak tak turut Nabi ni jiran. Orang paling hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jiran-jiran tetangga. Yang mana jiran-jiran tetangga ni kalau tanya apakah kekurangan keburukan di Nabi, tak ada. Di keburukan-keburukan orang jauh tak tahu. Kalau jiran tetangga tahulah keburukan. Tapi ada jiran tetangga sendiri pun tahu Nabi ni tak ada sebarang perkara yang tak baik di Nabi ni. Di Nabi tu terang nyata. Agama nak bawa terang nyata. Tetapi Allah Ta'ala menyesatkan. Jadi dalam kitab ni dimulai dengan Allah Ta'ala menyesatkan. Bawah-bawah disusuli dengan Allah Ta'ala memberi hidayah. Sebagaimana dicerita Allah Ta'ala menyesatkan dan dicerita Allah Ta'ala beri hidayah. Nak ceritanya hak sesat tu pun datang daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tadbir susung atur daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berpindahlah daripada Nabi kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'in. Kemudian itulah dibukukan, dibuat kitab. Kemudian ulama pun membahagikan Al-Quran hadis, susunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kitab pembicaraan tauhid, ini kitab pembicaraan fiqh, ini kitab pembicaraan bab batin, bab hati, daripada Islam, iman dan ihsan. Jadi ulama susun pula ni terang nyata agamanya sampailah kepada masa kita. Sampai di masa kita ni pula hak kitab-kitab tu Arab belaka. Maknanya bukan hak kita. Ulama ni Allah Ta'ala susun pula lahirnya di kalangan orang yang bangsa kita, orang Melayu, ulama-ulama besar, ulama-ulama muktabar. Mereka pula daripada kitab-kitab Arab dijadikan bahasa Melayu pula. Contoh ni kitab Minhajul Abidin. Hak Mazalinya bahasa Arab. Kalau kita dok sekolah Arab ni, jawapan dia kok kalau pergi buka hak Minhajul Abidin, hak asal Imam Ghazali kak klik-klik lah. Apa? Klik-klik. Klik-klik je lah tengoknya bahasa Arab. Kita sekolah orang putih. Sekolah apa? Sekolah grammar apa? Kalau orang putih. Tak sekolah Arab, tak erti. Susunan Allah, tadbir Allah. Lahirnya Syekh Daud Al-Fatani, ulama Melayu, ulama besar, ulama muktabar, terjemahlah hak Arab kepada bahasa Melayu, bahasa kita. Kitab tauhid Arab jadi bahasa Melayu, kitab fiqh Arab jadi bahasa Melayu, kitab tasawuf Arab jadi bahasa Melayu, Melayu Jawi.
Oh, jawi pula dah tak pandai. Ada pula orang sekarang ni susunan Allah, tadbir Allah dirumikan pula. Ha. Ni susunan Allah ni. Jadi agama ni terang nyata. Kemudian orang-orang yang menyampaikan agama tak putus-putus. Terang nyata, tapi Allah lah yang menyesatkan siapa yang ia kehendak. Allah lah hidayah pada siapa yang ia kehendak. Tapi jalan agamanya terang nyata. Jalan pengabdian diri kepada Allah terang nyata. Macam kita lah nak belajar ilmu agama, kita nak direct pada Quran hadis tak erti. Kalau Quran tu boleh baca pandai, bertuah sangat dah tu. Tadilah ulama ambil dari Quran hadis, bubuh dalam kitab. Ulama pula susung pula. Macam kata Syekh Al-Fatani, ulama besar. Kalau kitab pekoh, kitab besar-besar. Kitab begitu tulak, tebal kitabnya. Kitab Sulam Mubtadi, 4 robok Sulam Mubtadi tu. Hak saya baca di Masjid Pengadaan Baru hari Ahad malam Isnin tu. Dia ada tauhid di hadapan, pekoh, ibadah, muamalah, munakahat, janayat. Di hujung tu ada bicara bab hati, bab ketaatan batin di hujung tu. Tapi kalau pekoh panjang, Syekh Al-Fatani karang pula kitab Munyatul Musalli. Kalau nak pekoh semayang, ambillah Munyatul Musalli. Hak saya baca waktu duha hari ni. Ada ni. Ulama besar. Tapi tadbir Allah, susunan Allah, karang kitab pekoh hak kecil. Kitab tauhid Ad-Durrus Samin, hak kitab tauhid pula. Ni hak terjemah kitab tasawuf, kitab Imam Ghazali, Syekh Daud Al-Fatani. Mana Syekh Daud ni tadbir Allah, kitab pekoh besar ada. Tapi kitab pekoh besar ni orang tertentulah hak belajar betul benar. Maka untuk orang-orang untuk mengaji kodoh-kodoh ni, ada kitab kecil. Mana apa ni? Ulama yang sama, yang karang kitab pekoh besar, ulama yang sama juga. Karang kitab pekoh hak kecil je, Munyatul Musalli. Jadi kita nak mengaji hak besar-besar tak sempat, kita mengaji kodoh untuk semayang bang kita je, untuk kodoh-kodoh fardu ain. Kitab Munyatul Musalli. Ni semua tadbir Allah, susunan Allah, terang nyata agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sesak ke, hidayah ke, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mana kalau masa kita sudah pelik lah. Orang tak mau terima. Pelik apa? Nabi SAW, keluarga, kawan, jiran sendiri tak mau terima Nabi SAW. Last kali siapa apa rancang untuk bunuh Nabi SAW. Nabi tak ada buat apa pun. Nabi hanya bawa agama. Bukan Nabi buat kacau apa pun, bawa agama. Sampai peringkat nak bunuh. Siapa tu? Kaumnya sendiri, keluarganya sendiri, hok memang kenal rapat dengan Nabi sendiri daripada Nabi kecil laginya. Jadi kalau masa sekarang pelik apa? Walaupun ulama susung semua tadbir Allah ni susung tauhid, kalau hak sekadar fardhu ain ambil kitab ni, pekoh ambil kitab ni, tasawuf ambil kitab ni. Ulama susung dah. Hak kitab permulaan, kitab pertengahan, hak kitab besar-besar ni bagi orang-orang yang tertentu. Ini semua tadbir Allah. Dalam keadaan seumpama tu pun atas kehendak Allah lah. Nak belajar ke, tak mau belajar ke, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Susunan Allah Subhanahu wa taala, bahagian masing-masing. Sebab ini bahagia seseorang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, celaka seseorang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada azal. Syurga neraka seseorang telah ditetapkan pada azal. Segala-galanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menetap pada azal orang ni celaka,
celaka kufur dan maksiat, maka celakalah di hari akhirat ketetapan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua orang maklumlah kedah. Tak ada kata pelik-pelik hukumnya. Hak fardu ain kena belajar tauhid, fiqh, tasawuf. Tak ada orang pertikaian dah tu. Kemudian tauhid qada mana? Fiqh qada mana? Tasawuf qada mana? Tu dalam kitab Minhaj nanti akan diceritalah qada mana, sakatan tu sakatan setara manakah yang hak qada fardu ain. Fardu ain. Fardu ain macam sembahyang 5 waktu lah. Fardu ain macam puasa Ramadan lah. Mana wajib ijma' ulama, kemudian atas tiap-tiap orang yang mukallaf wajib tinggal berdosa besar. Macam tinggal semayang berdosa besar, semayang tak cukup berdosa besar, tak belajar fardu ain berdosa besar. Belajar tapi belajar ikut pilihan sendiri, tidak belajar ke semua fardu ain, dosa besar. Tapi kalau Tuhan tidak kehendak, semayang rajin, bukan semena waktu fardu ain, semayang sunat rajin. Bukan kata puasa Ramadan fardu ain, puasa sunat rajin. Tapi suruh belajar fardu ain yang sama-sama ijma' ulama, tambah belajar. Bukan pergi belajar pondok pun, tinggal rumah tangga dok. Ni atas bahagian masing-masing. Nak naik tinggi-tinggi lagi pertengahan ke, biasa sabah ni tak mbuh. Nak beramal kena selesai ilmu fardu ain, tak mbuh. Lepas tu dia malas cara dia. Siapa ke Tuhan juga, dia kata tak belajar pun. Siapa ke Tuhan juga. Akidah tak tahu ke mana hala, siapa ke Tuhan juga. Semayang adah sahaja, siapa ke Tuhan juga. Dari faham? Kalaulah semayang saya ni tak pandai, takkan saya boleh semayang. Ada orang jahil faham seumpama ni. Bahkan ada orang yang mengajar agama kata seumpama ni. Jahil jugalah. Kalaulah tak pandai, takkan boleh semayang. Dan macam Khalad bin Rafi', sahabat Nabi orang Badawi, semayang 3 kali semayang berhampiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi kata kamu belum semayang. Maknanya dia boleh semayang 3 kali dia semayang. Tapi Nabi kata kamu belum sembahyang. Maknanya buat semayang tu. Kalau kata kalau semayang takkan tak pandai, Khalad bin Rafi' semayang. Maknanya kalau tak pandai takkan boleh semayang. Khalad bin Rafi' semayang. Pandai ke tak pandai. Nabi kata kamu belum semayang. Ada ni. Ni jahil sangatlah kalau cakap seumpama tu. Semayang boleh buat je semayang tu. Kalau setakat bilangan rakaat tahu. Setakat bilang rukun 13 tahu. Tapi syarat bagi tiap-tiap rukun, syarat bagi tiap-tiap rukun. Mari jemaah turut tu imam. Imam takbir, kita takbir. Imam rokok, kita rokok. Turut, boleh turut. Tapi syarat untuk sah berjemaah ada ni. Jadi kalau kata kalau semayang tu tahu kalau tak tahu takkan boleh semayang, tu jahil sangatlah. Sebab tadilah Khalad bin Rafi' semayang 3 kali berhampiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi kata kamu belum sembahyang. 3 kali dia reka cara dia. Dia mengaku ya Rasulullah, tak pandai. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Barulah Nabi ajar fakabbir summa qra' ma tayassara minal Quran summa rka' hatta tatma'inna raki'an. Nabi ajar hak rukun 13. Nabi ajar. Ni hak pasal Khalad bin Rafi' zaman kita ni lagilah ramai. Ni Khalad bin Rafi' ni orang pasal itulah. Pasal jahil murakkab, dia rasa macam dipandai. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam masjid tu. Nak semayang, tanya kat Nabi sepatah. Pergi belajar kau sikit dengan Nabi. Tak. Mayang diri je. Ni. Pandai ni. Dia masa dia pandai tu.
Bergaya sudah sembahyang pergi jumpa dengan Nabi beri salam. Nabi jawab salam. Lepas tu Nabi kata kan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu sembahyang. Kamu belum sembahyang ni. Makna apa? Tengok tu. Kata kalau sembahyang kalau tak pandai takkan boleh sembahyang. Tu dia sembahyang. Tak pandai tu. Dah kenapa Nabi dah tidak pandai, apa Nabi tak ajar? Apa Nabi suruh dia sembahyang lagi dah dia tak pandai. Dah gong sangat. Tak ada gong. Tenggok, sombong. Pergi sembahyang. Dah pandai sangat kan? Pergi sembahyang sungguh. Sudah, pergi jumpa dengan Nabi pula. Nabi perintah dengan sabdaan yang sama. 3 kali. Nabi perintah dengan sabdaan yang sama. Kembali kamu, sembahyang kamu belum sembahyang. Nabi pergi suruh sembahyang. Kawan tu tahu dah kan tak betul. Dah tak betul dia tak tanya, dia tak belajar pun. Dia buat dia pandai. Sembahyang lah. Dan Nabi ajar tu bila? Lepas dia mengaku tak pandai. Kena juga ajar orang pesen gini ni. Belagak sangat. Sepatutnya bukan kata Nabi ajar lalu. Dia tengah semayang, sepatut Nabi suruh berhenti. Dan Nabi tengok dah kan salah. Suruh berhenti je lah. Mari nak ajar ni. Nabi biarkan. Walaha sembahyang salah adalah perkara mungkar. Zanbun kabir. Dosa besar. Kemudian mungkar ni berlaku di mana? Di hadapan Nabi SAW. Nabi sendiri bersabda tu kan, man ra'a minkum munkara. Nabi kata, sesiapa yang melihat mungkar, maka hendaklah ia cegah dengan tangan. Ada kekuasaan, cegah dengan tangan. Ada kekuasaan. Dan Nabi kan kekuasaan Nabi di Madinah kan, Nabi ketua kan, Nabi pemerintah kan, Nabi Rasul, Nabi ada kuasa sepenuhnya. Kenapa Nabi tak cegah? Nabi yang suruh tengok muka cegah, tapi Nabi tak tegar. Lepas tu ulama pun ambil lah pula hukum daripada apa yang Nabi lakukan. Hak tadi Nabi kata tengok mungkar cegah. Lepas tu Nabi kata sampai masa perbuatan Nabi pula, Nabi tengok mungkar, semayang kholak beropek tak betul, dosa besar, tapi Nabi tak tegar hak perbuatan Nabi. Hak ni suruhan Nabi, hak ni perbuatan Nabi. Ulama pun buatlah apa, compare. Ulama pun wajib cegah mungkar. Syaratnya orang yang kita nak cegah mungkar tu bukan orang sombong. Tak ada ni. Kalau orang sombong buat belagak macam pandai, biar ke dia lah. Gitu ada ni. Kata sekarang ni perangai kholak beropek ramai duduk majlis surat, rajin semayang, belajar tambah, mengajar dia lagi. Pelik apa? Ada ni. Dia tengok muka dilakukan tapi dia orang sombong, biarkan. Kholak beropek ni bukan Nabi panggil sudah semayang. Dia sendiri yang pergi menghadap Nabi. Bukan kata sudah semayang, panggil, mari kholak beropek. Nabi tak panggil. Batu huraian hadis ni ulama kata kalau kholak beropek sudah semayang pakai bangun balik tak pergi menghadap pun Nabi akan biarkan. Nabi akan biarkan. Dah kalau gitu, kalau Nabi biarkan semayang dia salah, mungkar, dosa besar, hukumnya tak semayang, masih lagi belum ada tiang agama, ibadah lain Tuhan tidak akan terima sebab tak ada tiang agama. Kalau dibalik tu siang ke dia, dah dia pandai sangat, gong sangat, biar ke dia gila. Ada ni. Bukan Nabi panggil. Kholak biropek yang menghadap Nabi sendiri. Ada ni. Semayang rajin, belajar semayang malah, nak belajar akidah lagi malah. Tu tak ada benda tu. Tu tak ada benda tu. Kadang-kadang yelah orang berkenaan buat kuliah agama, orang berkenaan tak ada. Berkenaan tak ada. Bukan kata orang berkenaan hak bahagian jawatan kuasa, hak tu dia kerja tadbir masjid. Tapi tak ada juga semai jemaah ada, kuliah tak ada. Kadang-kadang dengan Tok Imam, Tok Bilal sendiri pun lari. Sungguh Tok Imam, Tok Bilal sendiri lari. Maghrib keluar, Isyak mari pula bertugas. Mana?
surau imam ni pengalaman banyaklah. Pengalaman menempuhi orang-orang yang seumpama ni. Maghrib ada kuliah, keluar. Kan bilik tu imam ni kan ada pintu suku kan. Ada tangga suku keluar. Gilah. Sampai perengkat pergi kedai kopi minum air tak ada dia ngajar. Sampai masa dah bunyi dah orang isyak, malik semula surah. Sebab apa? Nak bertugas jadi tu imam. Lepas tu anak makmum ni belajar belaka. Hak jadi tu imam tak belajar. Anak makmum mana nak turut tu imam gitu. Ni sombong belaka ni, sombong belaka ni. Ya ni. Orang yang sombong tu orang berilmu, sah dia orang jahil. Sah dia orang jahil. Kalau orang berilmu, dia akan menghormati majlis ilmu yang menjadikan dia berilmu kodo-kodo. Orang tu berilmu kodo-kodo lah. Ada ni. Dia akan menghormati majlis ilmu yang menjadikan dia tu berilmu kodo-kodo dia. Hak tidak menghormati ni orang jahil. Memang orang jahil. Ada ni. Lepas tu kadang-kadang orang-orang berilmu kalau kebetulan dia berada di situ, dia tidak akan lari. Bukan dia duduk nak cek orang ngajar, bukan. Dan dia tidak ada urusan. Maka dia takkan lari daripada majlis ilmu. Pandai dah sekalipun. Tunggu saya pesan, dia kata, pandai ngaji banyak mana pun, dia kata, kalau kita duduk mana-mana majlis ilmu, kita akan boleh ilmu baru. Ni hak kata hak ngaji dah nak duduk pondok hak ngaji betul-benar dah ni. Tu kata kita ngaji betul-benar walaupun lama mana sekalipun, tu kata kita duduklah majlis ilmu mana-mana, kita akan dapat ilmu baru. Nak pandai dah ni, masih lagi dapat ilmu baru. Sebab itulah orang berilmu tak akan lari. Hak lari tu memang orang jahil. Dan orang jahil semua pun tu kita nak sebagai imam. Jadi ni semayang tiang agama. Ni ada semayang tiang agama, takkan nak ambil imam seumpama tu. Saya pernah ikut tubuh sayanya musafir maghrib, singgahlah semayang jamak. Orang mengajarlah. Kita semayang luar, tak masuk dalam. Semayang sudah semayang, sudah berdoa, tunggu 5 minit, 10 minit. Tunggu sekadar sebab perjalanan jauh lagi. Hak tujuan musafir tu lebih besar lagi, jauh lagi nak pergi. Tapi kenapa Nabi hak tunggu ni amal dia ditunggu juga sekejap 5 minit pun. Sebab apa? Tadi kita terdengar dia ceramah, dia mengajar, kita nak semayang, bukan nak dengar dia mengajar pun. Kita nak berhenti semayang je kan. Tapi sekarang ni tak ni. Kita memang sengaja nak dengar dia mengajar. Biarlah 5 minit pun. Sampai di pada masyarakat ada bahagian kita. Maknanya kita tak lari daripada majlis ilmu. Hormat setara tu no. Pada duduk luar, orang ngajar tak ada apa, kita duduk luar. Kalau kita sudah semayang, kita terus sambung perjalanan, orang mengajar pun tak kata apa, sebab dia tahu dah orang musafir, bukan orang sini. Dia tahu dah orang musafir. Masjid tepi jalan mesti orang musafir, pak berhenti-berhenti semayang. Ada ni. Tapi tunggu 5 minit ke, dia kata. Makna apa ni? Kita ada bahagian duduk dalam majlis ilmu. Tadi kita bukan duduk majlis ilmu, kita hanya nak berhenti semayang. Kebetulan sahaja. Tak jadi kebetulan. Kita nak jadi, memang kita duduk. Itu tambah 5 minit. Padahal perjalanan jauh lagi tu. Walau ni tu gua alim sodah. Apa ni? Orang berilmu, dia akan menghormati majlis ilmu. Ada ni. Kalau orang hak lari tu orang jahil. Ada hal tu cerita lain hak tu. Ini tak ada ni, lari. Kenapa dok tunggu kuliah maghrib? Saya lapar lah, kena balik makan. Apa gitu lalu benar. Ni alasan jahil belaka ni. Alasan jahil belaka. Sebab itulah dia pihak yang nak melantik imam, pastikan imam tu imam yang bersifat dengan adil, bukan tu imam yang fasik. Tu imam yang bersifat dengan adil. Mana tu imam yang bersifat dengan adil? Dia ada 5 syarat imam adil. Tidak mengerjakan dosa besar, tidak mengekali dosa kecil, sah i'tiqad. Ni orang yang adil, sah i'tiqad. Mana kena tahu ni orang ni ngaji dak akidah. Kena tahulah nak latih di imam.
Sebab apa? Haram kita melantik imam yang fasik, haram. Orang yang adil, orang yang tidak mengerjakan dosa besar walaupun sekali, tidak menggali dosa kecil, orang yang sah i'tiqad. Itu 3 daripada 5 syarat ni orang yang adil, tidak mengerjakan dosa besar. Tapi kalau hak tak ngaji fardu ain, bukan tidak mengerjakan dosa besar sekali, bahkan mengekali dosa besar. Ini bukan setakat pasik lah, ni bapak pasik lah, mengekali jahil fardu ain. Kita lantik imam rasa umpama ni hukumnya haram. Ada ni. Tapi kita kata tadi lah, macam mana dia boleh lari daripada majlis ilmu sampai ke ada tempat, ada masjid buat undang-undang. Buat undang-undang. Imam Bilal kuliah maghrib mesti kena hadiri. Kena buat undang-undang. Sebab apa? Sebab puak ni lari, dia kata. Allah kata degil lebih daripada orang mana ni? Ada ni. Makna siapa ke untuk Imam Bilal, pihak jatah kuasa kena buat undang-undang, wajib kena hadiri. Barulah duduk congok hadiri. Kata pelik juga, selama ni lari semua. Kena undang-undang. Kalau tidak, kena ambil tindakan, tak ikut undang-undang. Gitu je. Tu kata, walaupun jelas nyata agama, mana ilmu yang wajib dipelajari, tapi Allah Ta'ala menyesatkan siapa yang ia kendaki, dan Allah Ta'ala beri hidayah kepada sesiapa yang ia kendaki. Tapi jalan agama, jalan yang terang, jalan yang nyata bagi orang yang mengkosak akan dia. Dan dalil atasnya, dalil atas keesaan Allah amat nyata bagi orang yang menilik akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terang nyata, dalil pun terang nyata. Yang menilik akan dia akan dalil atas keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Dan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkan orang yang dikehendakinya, dikehendaki oleh Allah akan sesat, dan menunjuk, memberi hidayah Allah Ta'ala akan orang yang dikehendakinya, dikehendaki oleh Allah akan petunjuk. Yang bagi hidayah, yang bagi Allah Ta'ala, Allah yang beri hidayah, Allah lah yang menyesatkan. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ataupun jahat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famatsabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.